Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk video seterusnya. Dan hari ini kita akan belajar berkaitan bab 7, Geografi tingkatan 2, bab 7, iaitu kepelbagaian iklim terhadap kegiatan manusia di Asia, di benua Asia. So kita nak lihat apakah kepelbagaian iklim. Okey. Okey. Baik, ini dia bab 7, kepelbagaian iklim dan pengaruh dia terhadap kegiatan manusia di Asia. Maknanya Asia ni di negara yang berada di benua Asia, iaitu benua yang terbesar di dunia setakat ini. Okey, termasuklah negara kita sendiri. Baik, seperti biasa, kelas sebelum kita meneruskan pembelajaran ini, kita nak melihat dahululah apakah yang dikatakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. So, di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, apa yang pelajar-pelajar nak kena tahu, apa yang para pelajar boleh dapat di dalam video kali ini. Baik, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin ataupun 4 objektif pembelajaran ataupun dikenali juga sebagai SP, standard pembelajaran. Dan pada untuk video kali ini, kita tak nak panjang-panjang sangat, kita fokus kepada 2 SP sahaja. Okey, boleh tengok pada slide, iaitu kita nak mengenal pasti kepelbagaian iklim di Asia. So kita nak tahu ada berapa banyak jenis iklim yang ada kat dalam di benua Asia ni. Dan yang kedua, kita nak menerangkanlah sedikit ciri iklim di zon panas, sederhana panas, zon sejuk, zon iklim sejuk sederhana. Okey, so kat sini pun di 7.2 pun kita dah tahu dah ada berapa zon iklim. Yang mana ada iklim panas sederhana, iklim sejuk sederhana. So, itu saja untuk video kali ini. Dan video pada masa akan datang, kita akan sambung untuk melihat 7.3 dan juga 7.4. Lagi kita nak elaborate kat sini lah. Untuk video akan datang, kita akan tengok. Baik, 7.1 untuk kita mengenal pasti kepelbagaian iklim di Asia. Okey. Kalau kita lihat, kenapakah terdapat banyak jenis iklim kat dunia ni? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kepelbagaian jenis iklim kat dunia ni? Okey. Ini dia ditunjukkan sedikit mengapa terdapat banyaknya jenis iklim di dunia. Disebabkan oleh apa dia tu? Gambar tu. Disebabkan oleh pancaran matahari dan juga disebabkan oleh bentuk bumi itu yang berbentuk sfera. Maksudnya tak bulat sangat, dia lonjong sedikit. Maknanya ada kawasan negara yang menerima pancaran cahaya matahari yang mendapat haba matahari berbeza dengan negara yang lain. Jadi keperbezaan penerimaan pancaran cahaya dan juga haba yang diterima inilah yang menyebabkan berlakunya kepelbagaian jenis iklim di dunia. Okey, nampak sedangkan cahaya di permukaan yang luas macam mana, sedangkan cahaya di kawasan yang kecil pula macam mana. Ini antara faktor yang menyebabkan berlakunya kepelbagaian jenis iklim di dunia. Okey, antara faktor utama perbezaan iklim yang berlaku kat dunia ialah pertama perbezaan latitude yang kita belajar sebelum ni. Apa tu latitude? Latitude ni garisan yang mendatar. Yang melintang. Okey. So perbezaan latitude di suatu kawasan. Contohnya kawasan berhampiran dengan garisan khatulistiwa, cahaya matahari dia lebih terik. Sebab kita dekat dengan kedudukan kita tu. So kita menerima cahaya dan juga haba tu lebih banyak berbanding kawasan-kawasan di zon yang lain. Okey, dan inilah yang menyebabkan berlakunya kepelbagaian jenis iklim. Baik, secara umumnya seperti kita tengok tadi 7.2 dah bagi tahu bahawa ada 4 zon iklim. So tolong ingat 4 sahaja zon iklim. Yang pertama, zon iklim sejuk. Okey. Yang kedua, zon sejuk sederhana. Yang ketiga, zon panas sederhana. Dan yang keempat adalah iklim zon panas. Okey, berdasarkan pada peta tadi kita nampak bahawa ada color yang berbeza. Kalau biru tu sejuk. Kalau hijau terang tu, hijau pisang tu adalah sejuk sederhana. Berwarna kuning tu panas sederhana, manakala negara-negara di kawasan berwarna merah itu adalah zon panas. Okey.
Okey, so boleh nampak ada 4 zon iklim. Ingat, iklim sejuk, sederhana, iklim panas, iklim panas sederhana. Baik, okey. Setelah yang 4 itu tadi, kita nak melihat pula jenis iklim mengikut zon. Seperti yang ada di dalam slide ni. Okey, jenis iklim mengikut zon. Dan dia beri juga dekat situ ada garisan latitude dia. Bermaksud antara latitude keberapa dan latitude keberapa dia tergolong dalam zon yang mana. Yang ini pelajar perlu buat sedikit catatan untuk mengingat. Untuk ingat sedikit je lah, tak banyak. Okey, dia punya kategori zon. Baik, iklim tundra. Okey, tundra adalah tergolong dalam zon sejuk. So mudah, satu saja zon sejuk. Iklim zon sejuk satu saja, iaitu iklim tundra, yang mana dia berada di antara garisan 65 sehingga 90 darjah utara, darjah atas. So ingat, sejuk adalah tundra. Okey, seterusnya iklim sejuk sederhana. Manakah negara, apakah jenis iklim sejuk sederhana? Tadi sejuk ada satu iklim saja, dinamakan iklim tundra. Sejuk sederhana ada 2, dia tambah, upgrade. Dia naik sikit. Iaitu dikenali sebagai iklim Siberia dan juga iklim Laurentia. So ingat, sejuk tundra, sejuk sederhana Siberia dan juga Laurentia. Okey, boleh Okey. Okey. Yang seterusnya, iklim zon panas sederhana. Dia tambah pula jadi 3. Nampak? 1, 2, 3. Iklim zon panas sederhana ada 3. Okey, yang tadi pula yang iklim sejuk sederhana tadi di antara 45 darjah U sehingga 65 darjah U. So mana-mana negara yang tergolong di antara lingkungan latitude 45 hingga 65 darjah utara tu, dia menerima iklim sejuk sederhana. Sama ada Siberia ataupun Laurentia. Baik, seterusnya adalah iklim zon panas sederhana. Ada 3 zon panas sederhana, yang mana dia dalam lingkungan 30 darjah U sehingga 45 darjah U. Mana-mana negara yang tergolong, yang terletak di latitude 30 hingga 45 darjah U, dia tergolong dalam iklim zon panas sederhana. Iaitu ada 3 jenis zon iklim panas sederhana, iaitu dikenali sebagai iklim Mediterranean, iklim steppe dan iklim China. 3. Mediterranean, steppe dan juga China. So ingat, tundra tadi sejuk, Siberia, Laurentia tadi adalah sejuk sederhana, Mediterranean, steppe dan juga China adalah zon panas sederhana. Okey, dan yang terakhir adalah iklim zon panas, yang mana negara yang terletak di antara 0 darjah U sehingga 30 darjah U. Mana-mana negara yang terletak di dalam latitude yang berikut, dia mengalami iklim zon panas. Yang mana dia juga ada 3 jenis iklim zon panas, iaitu iklim gurun panas. Senang nak ingat yang ni kan, bila sebut gurun mesti panas, gurun panas. Yang kedua, iklim monsun tropika, dan yang ketiga adalah iklim khatulistiwa. Okey, so ingat formasi kita 1, 2, 3, 3. 1 zon iklim sejuk iaitu tundra, 2 zon iklim sejuk sederhana iaitu Siberia dan Laurentia, 3 zon panas sederhana Mediterranean, steppe dan juga China, dan juga 3 zon panas iaitu apa dia? Monsun tropika, gurun panas dan juga khatulistiwa. Ni kena ingat. Okey, mudah je insya-Allah. Macam mana cara mudah nak ingat? Senang saja. So, dah belajar hari ni, dah tengok video ni, keluarkan kertas. Salin balik yang tadi tu, tampal dekat dinding, dekat almari, kat dalam loker, tampal. Tak payah buat apa, tampal je. Nak paling mudah, tampal sebelah cermin. Kalau kat bilik rumah tu ada cermin, tampal sebelah cermin. Biar seminggu, tampal je. Bila tengok cermin, nampak sebelah. Tengok cermin, nampak sebelah.
Hari-hari kita tengok secara tak langsung, dia akan lekat kat dalam kita punya kepala minda, tak boleh nak hafal. Itu cara paling mudah lah untuk orang yang paling malas kan, malas nak baca, malas nak tu. Buat, salin, tampal. Biar seminggu ke sebulan ke. Tapi lepas tampal dia jangan buang, simpan. Hari minggu lain, hari lain tampal benda lain pula. So sebab secara logik je kita tengok hari-hari kan. Bila kita tengok, acap kali kita tengok secara tak langsung, kita jadi teringat, terlekat di minda kita. Okey. Boleh belajar? Okey. Baik, itu adalah zon iklim tadi. Yang kita rangkukan, kita kategorikan ikut zon iklim dan juga ikut garisan latitude dia. Dan lepas ni pula kita nak tengok zon iklim di Asia. Sebab tajuk kita kepelbagaian iklim di Asia dan juga pengaruh dia terhadap kegiatan manusia di negara Asia. Jadi kita nak tengok pula lepas ni cikgu akan tunjukkan slide peta zon iklim Asia mengikut kategori dia. Okey. Okey, baik. Tu dia. Itu dah zon iklim Asia. Okey, boleh tengok. Ikut warna dia ada petunjuk dia. So ini adalah zon iklim Asia. Rusia pun dia termasuk jugalah. Kat dalam benua Asia. So ada Rusia, tengok situ negara-negara dia. Turkmenistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Yemen, Oman, Emirat Arab Bersatu, India, Nepal. Okay, so kita tengok. Contoh yang berwarna biru muda tu, zon iklim tundra. Nampak negara Rusia. Di bahagian utara Rusia itu sahaja yang menerima ataupun mengalami zon iklim tundra. Iaitu sejuk. Okay. Mana pula bawah daripada dia tu, dia adalah berwarna nak cakap macam purple tak jugalah. Kisah ekonomi. So dia ada tunjukkan tundra, Siberia, Laurentia, China, Steppe Mediterranean, Khatulistiwa, musim tropika, iklim gurun panas, iklim pergunungan. Okey, ini cikgu tunjuk. So tak tunjuk lama-lama lah sebab ini video. Kalau nak tengok lama, pause video ni. So tengok. Okey, kalau guna telefon boleh screenshot atau print. Okey, ini antara zon iklim Asia mengikut tadi ikut kategori latitude. Ini kita bagi tahu pula manakah negara-negara yang menerima iklim yang seterusnya. Kita tengok itu khatulistiwa negara kita, khatulistiwa Brunei, Indonesia. Okay, separuh pada Indonesia kita menerima iklim khatulistiwa. Itu yang mana bermaksud kita tergolong dalam iklim zon panas. Okey. Okey, itu yang pertama tadi. Nak mengenal pasti jenis-jenis iklim. So ingat formasi kita 1, 2, 3, 3. Ada 4 zon sahaja. Baik, seterusnya kita nak pergi pada SP yang kedua. Kita nak tengok ciri iklim ikut zon di Asia. Kita tahu macam mana iklim khatulistiwa tu, macam mana ciri-ciri dia. Iklim tundra tu macam mana ciri-ciri dia secara tidak langsung kita nak tengok. Okey. Baik. Mana dia? Okey. Baik, ini dia ciri iklim ikut zon di Asia. Pertama, sejuk. Gatal sikit. Sejuk. Iklim zon sejuk iaitu tundra. Negara mana tadi? Dah tengok tadi peta kan? Di negara utara Rusia. Okey. Kita tengok ni dia. Peta dia nampak utara Rusia tadi. So, macam manakah dia punya ciri-ciri iklim dia di zon sejuk ni? Baik, iklim tundra itu dia. Ciri iklim di zon sejuk. Yang mana suhu musim panas tidak melebihi 10 darjah Celsius. Walaupun dipanggil musim panas, tetapi ianya suhu dia tidaklah panas. Dia panggil je panas, tapi dia tak panas. Sebab 10 darjah Celsius. Sejuk. Kan? Kalau kat rumah, kita buka aircon paling sejuk berapa darjah Celsius? 16 darjah Celsius. Itu pun dah rasa sejuk betul. Ini 10 darjah Celsius. Dia still lagi. Sebab tu dikenali sebagai iklim zon sejuk. Walaupun dipanggil musim panas, maksudnya dia terima cahaya matahari. Dia dapat cahaya matahari. Tetapi dia tidak dapat menerima ataupun
penerimaan haba dia tu tak banyak. Sebab itulah suhu dia 10 darjah Celsius. Manakala suhu musim sejuk dia di bawah takat beku, iaitu negatif 28 darjah Celsius. Macam freezer kat rumah kita kan. Ini lagi sejuk. So jumlah hujan tahunan dia terima hujan tetapi tak banyak, iaitu 250 mm je. Kiralah kat rumah tu kan. Berapa? 250 mm berapa banyak. Dan kerpasan dia turun dalam bentuk salji. Kerpasan. Apa itu kerpasan, cikgu? Okey, kerpasan ni bahasa mudah dia yang turun daripada langit lah, yang secara semula jadi. Bukan orang terjun tu, panggil terjun tak kira lah. Yang secara semula jadi. Kerpasan. Macam kita kat dalam negara kita menerima kerpasan dalam bentuk hujan. Kalau orang pagi tu kadang embun kan. Tetapi di negara ni dia menerima dua. Dia terima hujan, ada masa dia menerima salji. Tu maksud kerpasan dia. Okey. Seterusnya nombor 2, zon sejuk sederhana, iaitu iklim Siberia dan juga iklim Laurentia. Okey, ini peta dia tadi. Kawasan negara yang mana yang terlibat dalam iklim Siberia ni? Kawasan Siberia di Rusia. Sempena nama kawasan tu dibagikan nama iklim Siberia. Sempena satu tempat Siberia di Rusia. Okey, seterusnya zon iklim Laurentia. Yang mana negara yang menerima iklim Laurentia ni adalah China, di bahagian utara China sahaja. Jepun juga bahagian utara. Korea juga bahagian utara. Jadi kita mudah nak ingat bahawa iklim Laurentia ni iklim mata sepet. Negara mata sepet bahagian utara. Negara mana mata sepet? China, Korea dan juga Jepun lah. Dia orang serumpun mata sepet. Geng mata sepet. Okey. Baik. Dan ini adalah dia punya ciri iklim dia. Okey, pelajar boleh tengok ciri iklim dia, yang mana suhu musim panas antara 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Okey, musim sejuk antara negatif 17 hingga 5 darjah Celsius. Sejuk tu, sebab tu dia boleh terima salji juga tu. Okey, dan jumlah hujan tahunan kira-kira 500 mm, tambah banyak sikit lagi. Dan kerpasan turun dalam bentuk salji pada musim sejuk, hujan pada musim panas lah, biasa. Okey, itu dia zon iklim sederhana sejuk. Okey, tadi tu yang berkaitan dengan Siberia. Dia beza juga dengan Laurentia. Ada sedikit keterbezaan dia lah. Okey, Laurentia, nampak suhu musim panas dia dah naik sikit berbanding dengan kawasan-kawasan Siberia tadi. Okey, iaitu antara 20 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Suhu musim sejuk antara negatif 6 hingga 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan antara 500 ke 1000 mm. Tengok dia dah bertambah sikit sebab kita tengok kedudukan dia, lokasi geografi dia pun dah semakin hampir dengan garisan khatulistiwa. So penerimaan cahaya dan haba daripada cahaya matahari pun banyak sedikit. So dia punya suhu pun berubah. So salji turun pada musim sejuk kerana suhu di bawah takat beku. Antara negara China Utara, Korea Utara dan juga Jepun bahagian utara. Yang tadi tu Siberia tu di Rusia lah. Okey, so mudah nak ingat. Okey. Baik, kita lajukan lagi. Seterusnya yang ketiga, zon panas sederhana 3 tadi. China, Steppe dan juga Mediterranean. So manakah negara yang menerima iklim China ni? So sebab apa ambil iklim China? Sebab geng mata sepet juga. So China bahagian selatan, Korea bahagian selatan, bahagian bawah, Jepun pun bahagian selatan, termasuk juga Taiwan bahagian utara. Okay, ni antara negara-negara dia. So negara-negara ni pelajar kena ingat jugalah. Okay, macam cara nak mudah ingat. Okay, tengok video ni, pause, salin balik ataupun ada buku teks kan, keluarkan daripada buku teks tu dalam bentuk yang lebih menarik. Okay, dalam bentuk peta, nama, lepas tu tampal lah dekat kawasan-kawasan yang strategik yang boleh awak nampak. Tengok. Okay, iklim Steppe pula merangkumi Rusia bahagian selatan, Mongolia dan juga Kazakhstan. Okay, dalam peta tu ada tunjuk dia punya lokasi peta dia. Okey, yang seterusnya iklim zon Mediterranean, iaitu Turki, Lebanon dan juga Syria. Nak masuk negara Arab ni. Okey, Turki, Lebanon dan juga Syria ini antara dia punya negara yang menerima iklim zon panas sederhana. Sama ada iklim jenis China, iklim Steppe ataupun jenis Mediterranean.
Baik, di sini kita lihat dia punya ciri-ciri iklim dia. Setiap iklim walaupun dia berada di zon panas sederhana, tapi dia 3 yang berbeza, ciri dia juga ada sedikit keterbezaan di situ. Okey, kita boleh tengok seperti ini di China. Iklim zon panas sederhana yang tergolong dalam iklim China, dia punya suhu musim panas yang sederhana panas antara 28 darjah Celsius. Okey. Suhu musim sejuk, sederhana sejuk antara 5 darjah Celsius. Sejuk lagi lah kan. Okey. Jumlah hujan tahunan kira-kira 500 mm hingga 1500 mm. Antara negara seperti yang disebut tadi, China, Korea, Taiwan dan juga Jepun. Bahagian selatan. Seterusnya iklim jenis steppe. Okey. Di mana Rusia Selatan dan juga Mongolia. Negara Mongolia. Suhu musim panas dia yang panas antara 21 darjah Celsius. Suhu musim sejuk yang sederhana sejuk antara -10 hingga 0 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kira-kira 500 mm. Mengalami ribut salji pada musim sejuk. Walaupun panas sederhana, cuaca dia still sejuk lagi lah. Okey. Dan yang terakhir zon panas sederhana adalah Mediterranean. Negara-negara Turki, Syria, Lebanon. Okey. Musim panas yang sederhana panas antara 20 darjah Celsius sehingga 24 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk antara 6 darjah Celsius ke 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kira 275 mm sehingga 900 mm. Okey. Negara tadi sebenarnya Turki, Lebanon dan juga Syria. Dan yang terakhir untuk video kali ini adalah zon panas khatulistiwa, monsun tropika dan juga gurun panas. Okey, ini antara lokasi dia. Iklim gurun panas Arab Saudi, Iran, Oman, Iraq, antara negara lah. Kalau bagi banyak nanti sekarang susah pula nak ingat. Sebenarnya banyak lagi. Sama juga macam negara-negara lain banyak lagi. Tetapi ini untuk negara yang mudah, yang famous lah nak ingat. Okay, yang umum. Okey. Iklim monsun tropika pula adalah negara-negara Asia Tenggara iaitu Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam dan juga India. Manakala zon khatulistiwa Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Ini paling mudah lah nak ingat sebab negara jiran kita kan, negara kita. Betul? Okey. Apakah ciri-ciri dia? Okey, dan nama pun gurun panas dan nama pun kawasan zon panas. Jadi panaslah dia. Yang mana 32 darjah Celsius sehingga 38 darjah Celsius. Kita pun dah rasa panas kan? Tapi dia ni memang betul-betul panas. Bukan main-main punya. Okey, suhu musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 16 darjah Celsius. Julat suhu harian yang tinggi iaitu 25 darjah Celsius. Julat ni apa maksud dia? Bermaksud waktu siang dia panas gila. Tetapi waktu malam dia sejuk tapi tak adalah sampai gila. Sejuk. So bila perbezaan yang tinggi julat ni adalah bermaksud nilai tertinggi tolak nilai terendah. Contoh waktu siang 35 darjah Celsius, 36 darjah Celsius. Tapi pada waktu malam 16 darjah Celsius, 10 darjah Celsius. Contoh kan. Bila tolak itulah menyebabkan julat harian yang tinggi iaitu 25 darjah Celsius. Ini unik negara-negara gurun panas ni. Waktu malam sangat sejuk ataupun sejuk, waktu siang panas. Okey, jumlah hujan tahunan kurang daripada 250 mm. Sebab apa? Sebab dia kawasan panas, dia tiada letupan awan. Bila tak ada awan, macam mana nak turunnya hujan? Okey. Zon panas monsun tropika. Ini dia negara-negara jiran kita. Okey, yang hampir dengan negara Malaysia, India, Laos, Myanmar dan juga Thailand mengalami musim kering dan musim lebat yang nyata. Ini unik. Dia ada dua musim yang sangat ketara. Dia musim lembap, hujan banyak. So dia sejuk. Musim panas memang panas, kering sampai tanah pun menjadi gersang. Air pun jadi tak subur, tak ada. Okey, min suhu tahunan ialah antara 24 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kira-kira 1000 mm hingga 2000 mm. Okey, dan yang terakhir last but not least for this session ialah iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun sekata. Okey, min suhu tahunan 27 darjah Celsius, tak adalah panas sangat, tak adalah sejuk sangat.
Tapi sekarang boleh rasa lebih kurang lah panas. Okay, jumlah hujan tahunan kira-kira 2,600 mm. Minimum hujan yang sangat banyak. Okay. Baik. Jadi itulah sahaja untuk video kali ini. Bab 7, subtopik 7.1 dan juga 7.2. Kita nak mengenal pasti mengenal pasti iklim-iklim di Asia dan juga mengenal pasti mengetahui sedikit ciri iklim. Okey, so itu saja. Cikgu harap dapat membantu sedikit sebanyak, tak sikit pun banyak, tak banyak pun sikit. Okey, jadi sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okey. Jadi baik, terima kasih kerana sudi mendengar. Okey. Kalau boleh yang belum subscribe, bolehlah subscribe supaya bila ada video baru boleh tahulah. Tak perlulah cikgu nak bagi tahu. Okey, dan video ni khas untuk kelas cikgu sahaja sebenarnya, tetapi sekiranya ada pelajar lain daripada negeri lain nak tengok, nak share kepada kawan-kawan lain, tak ada masalah. Sekiranya ianya bermanfaat, sekiranya ianya membantu untuk memudahkan pelajar untuk mengingati dan mempelajari geografi. Ingat, geografi is fun, geografi is all around us. Sekitar kita je. Cuma kalau kita tak cakna, kita tak ambil tahu, kita takkan tahu. Baik, hingga jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat hari raya. Bye-bye.